Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi basically hari ni aku memang sedikit super excited sebab apa benda yang aku dah tunggu-tunggu dah tiba. Orang cakap macam itulah dan bahasa mudahnya. Jadi sebelum tu aku nak shout out to Fastech Lim sebab apa telah deliver servis sangat pantas dan sentiasa sabar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan buyer yang macam aku yang memang super excited dan sentiasa tak sabar ni lah. So shout out to Fastech Lim. Jadi apa yang ada kat depan kita hari ni? Okay, kat depan kita hari ni adalah sebuah gaming phone yang kita boleh katakan memang hype juga. Cuma dia sedikit underdog sikit dekat Malaysia ni sebab apa macam biasa kita selalu dengar ROG Phone, Black Shark, tetapi peranti ni kurang sikit didengari kecuali oleh peminat-peminat dia sendirilah. Tapi apa aku boleh katakan penawaran dia kali ni memang sangat-sangat gempak dan memang aku tak boleh nak tahan lah aku punya nafsu untuk memilikinya. Jadi, tanpa melenggang masa lagi, jom hari ni kita unbox dan kita buat first hands-on review berkenaan dengan peranti gaming hype 2020 ni iaitu Nubia Red Magic 5G. So, let's check it out. Jadi, Nubia Red Magic 5G ni aku dapatkan adalah China ROM dan China set daripada Fastech Lim. Okay, jom kita go through dia punya kotak lah. Okay, secara umumnya kotak dia macam ni design dia. Kalau korang nampak dia punya depan ni ada singa tahun baru Cina ni, ada perempuan Cina kot aku rasa pakai baju tradisional, ada macam ninja sikit. Kat sini macam ada berus kaligrafi tu. Kat sini ada perkataan 5G. Dekat sini ada seekor kuda. Dekat sini pula ada logo Nubia lah. Okay, dekat atas tak ada apa-apa. Okay, dekat sisi sini ada sedikit Chinese wording. So, korang boleh translate bagi akulah kalau bagi siapa yang faham. Okay, seterusnya dekat belakang. Okay, kita go through sikit spek dekat belakang ni. Kat belakang ni dia bagi tahu kat sini bahasa Cina sikit tapi ada 865. Jadi aku percaya dia menggunakan chip pemrosesan Snapdragon 865 iaitu the latest and greatest chipset daripada Snapdragon. Seterusnya kat sini dia tulis dia support untuk 5G SA plus NSA. Okay, yang ni adalah dia punya killing features dia kali ni lah. Dia mempunyai skrin berkadar segar semula 144Hz dengan saiz 6.65 jenis AMOLED. 144Hz guys, korang tak silap dengar Lepas tu dia ada logo kipas ni. So aku percaya dia ada kipas. Lepas tu dia ada 6400, dia tu ada tulisan Chinese sikit tapi aku rasa ni kamera kot, 3 kamera. Kat sini aku tak tahu apa. Ini rupa dia pun aku tak tahu casing ke apa. Seterusnya dia ada tulis kat sini DTS X Ultra. Jadi bermaksud dia mempunyai ataupun support untuk DTS X Ultra. So memang mantap lah. Seterusnya dia tulis sini DDR5 plus UFS 3.0. Jadi aku percaya dia menggunakan RAM jenis DDR5 dan dia punya storage adalah berkapasiti ataupun speed dia adalah UFS 3.0. Last but not least dia ada gambar elektrik ni, aku percaya adalah charger dia. Dia support untuk charging 55 watt. Oh pantas tu, 55 watt guys. Itu adalah standard 2020 lah kot. Dekat bawah ni dia ada tulis Qualcomm aptX, ada 5G. 5G. Okay, lepas tu varian yang aku dapatkan kat sini adalah 8GB RAM dengan 128GB storage. Alright, 5G version lah. So, jom kita tengok apa dia dalam kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi dekat dalam kotak bila buka-buka je korang akan nampak telefon dan juga ada dia punya boarding lah. So, dekat sini dia tulis apa ni? Hasta la Victoria siempre. Apa tu? Hasta la Victoria siempre. Yes, aku tak tahu apa benda. Ya, aku tahu hasta la vista baby. Itu Arnold Schwarzenegger lah dalam Terminator. Okay, kita put aside dulu phone dia. Kita tengok apa ada dalam kotak lagi. Okay. So, abaikan sikit kalau anda kata korang ada dengar suara budak menangis ke, suara budak menjerit. Sebab apa? Ada anak buah aku kat bawah tu. Jadi, bila main dengan anak aku, dia budak-budak bertemu budak-budak, dia sedikit aktif tau. Jadi, kita abaikan. Kita teruskan kerja kita. Okay, kat dalam ni bila kita buka kotak ada 3 kompartmen. Korang nampak? Yang pertama, aku percaya adalah kabel. Okay, kita tengok. Yes, ini adalah kabel. Jadi, ini adalah kabel pengecasan pantas jenis okay guys. Jenis Type-C kepada Type-C guys. Oh, nice. Seterusnya, kita tengok dekat dalam ni adalah dia punya adapter pengecasan. Alright. Okay, jadi ini adalah adapter pengecasan dia lah. 2 pin China set punya. Dan dekat sini, aku percaya dia adalah 55 watt. Dan dia adalah lubang Type-C. Alright. Last box. Okay, last box ni selalunya ada casing, ada SIM ejector tools dengan dia punya documentation. Kita cuba tengok. Okay. Alright, benda pertama korang dah nampak adalah SIM ejector tools. Tu kat dalam dia ada. Kat dalam dia ada documentation dengan image sahaja guys. Tak ada casing guys. Macam mana ni guys, tak ada casing. First time aku beli telefon tak ada casing. Sekian lama dah ni tak ada casing selain iPhone kan. Tapi tak apa, aku dah ambil langkah berjaga-jaga. Disebabkan telefon ni sedikit rare dekat Malaysia, aku dah siap-siap order kat Shopee seminggu lebih yang lepas. Jadi sehari dua ni dah sampai lah kot aku rasa.
Sebab apa? Tempered glass dia dah sampai tadi. Alright, so itu je dalam kotak. Kita letak tepi dulu. Now, kita ke main event. Sekarang kita buka plastik ni. Oh, sebelum kita buka, kat depan ni dia ada tertera macam fingerprint. Jadi aku percaya dia mempunyai in-display fingerprint. Cuma kita berharap bahawa in-display fingerprint ni tak sampah lah. Alright. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Guys. So guys, inilah dia. Nubia Red Magic 5G dengan warna hitam. Memang steam habis guys. Memang steam guys. Cantik. Okay, jom kita go through dia punya design dulu. Jadi secara umumnya Red Magic Nubia 5G ni menggunakan kemasan jenis kaca depan dan belakang. Dekat tepi ni adalah besi ataupun aluminium. Okay, dekat panel belakang ni kalau korang boleh nampak, dia ada nilai ataupun dia ada accent berwarna hitam kekelabuan kemerahan. Lepas tu dekat sini ada perkataan powered by Nubia. Lepas tu ada segitiga sikit. Dekat tengah-tengah ni ada perkataan Red Magic. Bawah ni ada logo Nubia. Dekat sini adanya setup 3 kamera dengan bentuk bersegi-segi ni lah, apa? Octagon, hexagon ke apa? Aku feel sikit benda-benda bentuk ni. Lepas tu ada flash. Dekat bawah ni dia ada perkataan 5G. Lepas tu design dia macam ada X tau kalau kau perasan. Macam X lah. Mungkin X tu menggambarkan gaming lah. X kan? X Games. X Game benda. Okey, itu untuk belakang ni. Untuk bahagian hadapan pula, dia menggunakan paparan bersaiz 6.65 inci jenis AMOLED dengan macam aku cakap tadi, kadar refresh rate dia adalah 144Hz. Dan tak silap aku, dia mempunyai touch response rate adalah pada 300Hz, tak silap aku lah. So, setakat ini adalah paparan gaming phone ataupun paparan telefon yang paling pantas dan paling tinggi refresh rate dengan dia punya response rate dia lah. So, dekat bahagian atas dan bawah ni, dia ada dia punya bezel yang agak tebal. Dia ada selfie camera, dia ada earpiece dia. Kat bawah tak ada apa-apa. Jadi aku percaya bezel yang tebal ni gunanya adalah untuk korang punya ergonomik untuk ketika bermain game lah, untuk korang pegang. Alright. So dekat bahagian sisi sini terdapat beberapa perkara. Pertama, kalau korang nampak, ini macam dia punya port sambungan lah, macam magnetic port kot untuk aksesori ke apa-apalah. Dekat sini aku percaya ini adalah slider untuk gaming mode. Aku tak pasti Nubia ada panggil gaming mode dia apa, tapi ini adalah slider untuk gaming mode dia berwarna merah. Okay guys, yang kat sini special sikit. Korang nampak macam ada grill ni kan? Ini bukan speaker. Kat sini ini adalah macam lubang udara tau. Okay, nanti aku cerita kenapa. Dekat sebelah sini pula terdapatnya butang on off sleep button. Kat sini adanya volume rocker up and down. Okay, kat sini korang akan jumpa lagi satu lubang grill macam tadi. Okay, kenapa Nubia ada lubang grill kiri dan kanan ni? Sebab apa? Nubia Red Magic 5G ni dia mempunyai internal active cooling fan tau, yang dipanggil turbo fan 3.0. Sebab apa? Nubia sebelum-sebelum ni pun ada juga kipas. Jadi kali ni dia dah upgrade lah mungkin kelajuan ke dari segi efisiensi ke apalah. Okey, tapi excitement tu tak berhenti sampai situ je. Dia bukan setakat mempunyai active cooling fan, dia juga mempunyai trigger button dekat atas ni. Korang nampak ada 2 trigger button ni. So dia sama macam Nubia sebelum ni, dan dia juga sama macam Asus ROG 2. Jadi untuk permainan game korang boleh mapping dia lah untuk gaming korang, untuk trigger tembak ke, acceleration ke apa. So memang nice touch lah, aku memang suka. Dekat bahagian atas pula terdapat mikrofon. Kat sini ada lubang ataupun bicu audio 3.5mm headphone jack. Dekat bawah pula terdapatnya dia punya speaker grill, bottom speaker grill. Ada lubang Type-C untuk pengecasan. Dan kat sini adalah SIM card tray dia. Jom kita tengok SIM card tray dia jenis macam mana. SIM card tray dia adalah jenis dual SIM card, tapi bukan jenis hybrid lah. Jadi bermakna korang hanya boleh pasang 2 SIM card saja. Dia tiada support untuk expandable memory. Itu untuk dia punya design. Jom kita boot up telefon ni. And then kita set up sikit lah Oh, itu dia punya speaker. Alright, kita unlock. Okay guys, ini dia punya display lah. Bagi aku display quite bright juga. Ini adalah dia punya maximum brightness. So kita cuba tukar wallpaper lah bagi korang nampak sikit dia punya kecerahan screen. Okay guys, ni sama macam kotak dia tadi kan. Ada singa tahun baru Cina ni. Aku tak tahu apa nama dia lah, korang yang kecau tu pula. Bagi aku kecerahan dia boleh tahan terang. Sebab apa? Dekat website dia bagi tahu dia ada tahap kecerahan 4096 level of brightness. Aku tak faham macam mana. Selalunya aku dengar 1200 nit, 1000 nit kan, tapi dia ada 4096 level of brightness macam itulah. Bagi aku skrin yang terang. Jadi benda apa lagi kita nak check? Seterusnya, apa aku boleh katakan? Okay, macam korang nampak sekarang ni dekat skrin, ini adalah dia punya macam skin dia lah untuk Nubia Red Magic 5G ni. Ini adalah China ROM. Jadi apa aku boleh katakan daripada skin dia ni? Dia punya skin ni memang screaming gaming lah. Memang dia tak sorok-sorok lah dia punya gaming punya DNA tu. Dengan warna kelabu hitam merah. Lepas tu dia punya design tu memang memang gaming lah. Alright, lain-lain tak ada apa kot. Ini dia punya
notification panel. Notification panel pula biasa saja pula, tak ada pula macam gaming sangat. Okay, kita cuba tengok dia punya setting. Okay, ini bahagian setting. First aku nak tengok dia punya display setting, dia punya refresh rate dia. Okay, out of the box, cara defaultnya Nubia Red Magic 5G ni dia akan set up pada 90Hz. Tetapi di dalam setting korang boleh upgrade kan sama ada ke 140Hz ataupun korang boleh downgrade kan kepada 60Hz lah. Terpulang pada korang punya preference. Okay, ramai orang komen aku pada video-video lepas pasal Realme 6 ke apa, ramai orang mempersoalkan bahawa banyak lagi gaming yang tak support 90Hz pun. Kenapa nak hype sangat pasal respon rate ke refresh rate ni? Bagi aku senang je. Refresh rate ataupun respon rate ni kita bukan bercakap hanya untuk gaming saja. Kita bercakap juga tentang day to day punya fluidity, punya smoothness tau. Bagi orang yang mungkin tak menggunakan telefon dia secara maksimum ataupun secara pantas, bagi korang itu bukan satu masalah. Tetapi bagi orang-orang macam aku yang memang mementingkan fluidity dan performance dan kepantasan, respon rate dan refresh rate yang tinggi ni amat-amat membantu dalam mempercantikkan lagi pengalaman menggunakan telefon aku. Seterusnya kita nak tengok dia punya lampu. Okay, kat sini dia ada colorful light effect. Okay, light effect kita on. Okay, kita tengok kat belakang. Okay, kalau korang nampak dekat belakang ni dia punya logo RGB dekat bahagian logo Nubia ni dah menyala merah. Okay, dia boleh tukar warna lah. Cumanya aku tak tahu, aku tak jumpa setting untuk menyalakan Red Magic punya wording ni tau. Sebab apa? Aku tengok reviewer lain, dia ada dua tempat menyala lah. Satu logo, satu lagi perkataan ni. Tapi dekat aku punya unit ni aku tak nampak lah Red Magic ni menyala. Bagi pengguna-pengguna Red Magic, kalau korang tahu setting dia macam mana, korang boleh ajar aku kat komen bawah. So itu untuk dia punya lighting dia lah. Seterusnya aku nak tengok pasal dia punya cooling fan. Right, ni adalah cooling fan dia. Jadi apabila kita masuk dekat bahagian setting cooling fan dia, dia ada toggle untuk on off cooling fan dia. Kipas dia tu kita boleh on off. Lepas tu untuk setting kepantasan tu dia ada dua cara setting. Yang pertama dia panggil intelligent adjustment. Intelligent adjustment ni maksudnya apa? Dia akan macam AI lah kot. Kalau korang guna high graphic ni mungkin akan pantaskan kipas. Kalau korang tak guna heavy duty sangat, dia akan slowkan ataupun matikan lah. Yang kedua, korang ada fast cooling lah. Yang ini dia akan memaksimumkan kepantasan kipas. Bawah-bawah tu adalah tulisan Chinese, aku tak tahu apa, tetapi dia on. Bawah sekali dia ada enable time, disable time. Maksudnya kipas ni korang boleh set masa untuk dia buka dan tutup lah. Macam aircon kat rumah tau. Tapi dari segi bunyi kipas kita cuba dengar. Okay, aku boleh dengar bunyi kipas dia halus je. Aku tak pasti mic boleh capture tak bunyi dia. Tapi memang aku boleh dengar bunyi dia halus macam memang sangat halus lah. Tapi means that kipas tu wujud dan on lah. Last but not least, aku rasa aku nak test dia punya gaming mode ataupun gaming space lah. Okay, kat sini ada trigger button warna merah ni. Kita on kan. Alright. Oh, dia terbalik macam ni. Okay guys, bila gaming mode ni on, kipas dia bunyi tau. Okay, korang boleh dengar tak? Ada kan? Okey, ini bermakna dalam setting tadi dia ada fast cooling tau untuk maksimum. Tetapi bila korang masuk gaming mode, dia ada lagi kuat, lagi pantas kipas dia tau untuk membantu pengalaman menjejukkan tu. Okay, jadi ini adalah dia punya gaming space je. Aku tak pasti apa nama gaming space ataupun gaming mode untuk Nubia. Tapi tak apa, mana yang tahu boleh komen di bawah. Okey. Start game acceleration, start. Dekat dalam ni dia ada macam gaming yang dah install ke? Oh, nice. Satu benda yang aku suka, walaupun ini adalah China ROM, tetapi dekat dalam gaming space ni macam bahasa Inggeris tau. Selalunya macam Black Shark ke, macam ROG, kalau yang Tencent game ataupun China ROM tu, dia akan bahasa Chinese lah mata-kata kan. Tapi nice. Macam ni lah rupa dia lebih kurang, dia punya gaming space untuk Red Magic. Okay, kalau slide daripada kanan ni, dia ada dia punya additional toggle dia lah. Alright, dekat sini pun bahasa English guys. Nice. Dia tak terasa Chinese ataupun China ROM sangat. Aku tak tahu, tapi nice. So dekat sini dia ada macam-macam benda. Dia ada game enhancement, ada magic voice, ada touch button. Touch button ni aku percaya trigger lah. One click combo, crosshair, assistant. Kat sini dia boleh display korang punya CPU, GPU, net speed. Korang boleh set up korang punya refresh rate dekat sini. Right. Lepas tu korang ada 4D Shock. 4D Shock ni dia ada setengah game je lah yang support. Dia macam vibrator kot, tak silap aku, ataupun bunyi vibrator lah. Lepas tu dia ada accelerate untuk korang accelerate lagi. Oh, dia ada lagi page seterusnya untuk block message, block call, super snap, record, standby, docking, ada protection. Macam biasalah, gaming phone dia ada macam-macam gaming punya terma dan gaming punya features lah. Nanti kita akan put on test.
Oh, memang kau-kau kat sini pun boleh set up brightness. Nice. Aku memang suka. Satu benda yang aku boleh puji pasal Nubia Red Magic 5G ni adalah, walaupun ini adalah China ROM, tetapi most of the application and setup adalah dalam bahasa English. Aku tak tahu ke aku dapat global version ROM ni. Aku tak pastilah, tetapi setahu aku ini adalah China punya ROM. Okay, so ini adalah untuk dia punya gaming space dia. Jadi aku nak check lagi sekali, aku nak double check ini adalah ROM apa. Dekat setting, pergi dekat bahagian ni. Macam mana nak tahu China ROM ke tak Aku tak pastilah guys. Okay, kita cuba tengok dia ada tak Play Store. Play Store tak ada. So memang confirm ini adalah China ROM lah. No doubt lah dia tak ada Play Store. Kan? Mana Play Store? Play Store memang tak ada. Tapi korang jangan risau, Play Store boleh install lah macam biasa lah. Even aku ada satu kenalan dia boleh flash untuk global ROM pun. Tak ada masalah, nanti kita akan tengok. Mungkin aku akan buat perbandingan China ROM versus global ROM, ada tak beza dia dari segi performance dan dari segi pengalaman menggunakannya. Seterusnya jom kita tengok dia punya kamera lah. Walaupun ini gaming phone, tapi dia punya kamera tak silap aku 64 megapixel jenis Sony tau. Okay, kita try ambil ni. Okay. Alright. Dia ada lensa apa lagi ni? Dia ada 1 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Ini adalah mode biasa. Camera family. Apa ni camera family? Banyak ni setting. RAW, foto, video, night, portrait. Okay, ni gambar yang aku ambil tadi lah. Apa aku boleh katakan hasil dia quite nice. Sebab apa tau? Bagi aku sekarang, gaming phone tak gaming phone, kamera tu adalah satu benda essential lah. Dia tak ada alasan untuk korang kata bahawa gaming phone mesti trash at kamera lah. Sebab itu dia letak sensor-sensor Sony ni. Tapi apa aku boleh katakan, so far gambar yang aku ambil ni nice lah, cantik. Alright. Okay, kita tengok selfie dia. Okay, dia ada beauty mode lah. Kita off kan. Selfie so far so good. Warna yang dihasilkan adalah munasabah, sharpness okay. Tak apa, kita put on test lagi nanti. Selebihnya tak ada apa-apa yang aku nak komen dan bicarakan. Bagi aku, Nubia Red Magic 5G ni adalah sebuah gaming phone yang awesome lah setakat ni. Lain daripada lain. Dan yang paling bestnya apa? Harga dia tak mahal guys. Antara semua gaming phone yang wujud dekat pasaran setakat ni, ini adalah sebuah gaming phone yang feature spec tetapi paling murah tau. Macam ni untuk varian 8GB 128GB ni aku dapatkan daripada Fastech dalam lebih kurang harga 2300 ke 2400 macam tu lah. So below 2500. Di mana kalau Black Shark 3 tak silap aku dah mula mahal. Asus ROG 3 memang kita boleh consider dia akan lebih mahal lah. Jadi ini adalah antara gaming phone yang korang mungkin boleh considerkan untuk tahun 2020 ni. So guys, sampai sini saya video unboxing dan juga first hands-on review berkenaan dengan gaming phone Nubia Red Magic 5G. Kali ni dia punya unboxing dengan first hands-on agak sedikit panjang sikit. Sebab apa? Phone ni memang macam-macam feature spec, macam-macam benda dia kita nak bualkan dan borakkan pasal telefon ni. Dia punya refresh rate, dia punya gaming features dia, dia punya kipas dia, dia punya design dia. Memang macam-macam benda kita boleh borakkan. Tapi tak apa, nanti kita reserve semua tu untuk full review. So setakat pengalaman aku hari ni pegang, apa aku boleh katakan dari segi build quality dia memang mantap. Itu aku tak nafikan, memang terasa premium. Okay guys, sampai sini saya video kali ni. Macam biasa guys, sebelum kita berpisah, jangan lupa klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.